Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Wati. Mari kita belajar matematik. Tajuk tolak wang. Baiklah, minggu lepas kita dah belajar tambah wang. Minggu ni kita belajar pula tolak wang. Okey. Tambah dan tolak wang sama saja operasinya macam tambah dan tolak nombor. Ya, cuma dia ada simbol dan titik perpuluhan. Okey, jangan risau. Saya akan ajar awak sehingga awak boleh menolak dengan betul. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama. Okey, nombor 1. Berapakah kurangnya harga Pro 2 Alza berbanding dengan Pro 2 Arus? Okey, di sebelah kanan tu ada gambar-gambar kereta dan harga. Okey, kita tengok dulu gambar-gambar tu. Kita fahamkan dulu apa nilai setiap kereta tu. Okey, Pro 2 Alza. Harga dia RM56,600. Pro 2 Arus. Harga dia RM77,200. Pro 2 Beza RM41,890. Okey, antara tiga-tiga kereta ni mesti awak tahu mana yang paling mahal. Okey, kereta mana yang paling mahal? Okey, nampak Pro 2 Arus. Kereta mana yang paling murah? Pro 2 Beza. Okey, dapat tahu dapat kita mesti kenal pasti dulu jadual tu sebelum kita membuat sebarang soalan Okey, sekarang kita tengok soalannya. Dia tanya berapa kurangnya harga? Kurangnya. Berapa kurangnya harga? Sekarang ni kita nak faham apa maksud perkataan kurang yang digunakan dalam soalan ni. Berapakah kurangnya harga Pro 2 Alza berbanding? Kita tahu Pro 2 Alza dengan Pro 2 Arus. Pro 2 Alza ni sangat murah lah dibanding dengan Arus. Jadi yang kurang tu, perkataan kurang tu yang mana? Alza ke Arus? Jadi dari sini kita dah tahulah Arus tu lebih mahal. So Alza lebih murah. Jadi yang kurang tu ialah Alza. Berapa banyak kurangnya Alza berbanding Arus? Di sini kita nak buat operasi tolak lah. Okey. Jadi kita nak tengok berapa kurangnya harga Alza berbanding Arus. Kita kena buat operasi harga kereta Arus tolak harga kereta Alza. Tengok contoh tu. Tengok. Okey. Saya tulis juga di sini. Kita tengok. Tulis macam biasa. Jangan risau. Simbol mesti di depan. 77,200. Tolakkan dengan okey, 56,600. Okey, tulis cantik-cantik lah. Saya tulis atas skrin ni tak berapa cantik kan. Tapi awak tulis dalam buku ada petak-petak, awak tulis cantik Okey, Sifa. Okey, 2 nak tolak 6 tak boleh, kena pinjam. 2 jadi 12, 7 jadi 6. Okey, 12 tolak 6. 12 tolak 6 ialah 6. 6 tolak 6 ialah Sifa. 7 tolak 5 ialah 2. So, simbol dia masih lagi RM. So, ini jawapannya. Sangat senang. Okey, jadi kamu tahu apakah penggunaan perkataan kurangnya ni. Perkataan kurang tu menunjukkan perbezaan. Ada yang mahal, ada yang murah. So, kat sini ada satu yang murah, ada satu yang mahal. Jadi, yang dimaksudkan kurang tu yang murah. Okey, ni soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Contoh 2. Okey, tengok. Okey, peruntukan kerja amal. 85,000. Kita tengok dulu kita tengok dulu peta yang ditunjukkan ni, peta minda ni. Okey, ada satu peruntukan untuk kerja-kerja amal. Okey, kerja-kerja amal itu ialah ada 3. Tengok, sumbangan alumni kepada sekolah. Apa maksud alumni tu? Baca-baca tapi tak tahu. Okey, alumni tu maksudnya ex-student ke, bekas-bekas pelajar ke, okey. Yang pernah, contohnya macam siapa yang pernah belajar di sekolah Taman Merdeka. Okey, Taman Merdeka baru buka. Okey, sekolah Batu Berendam yang dah lama contoh. Okey, murid tu dah bekerja. Dia dah dapat kerja yang baik-baik, yang bagus. Jadi bila dia ada duit, dia nak buat sumbangan. Jadi itulah kita panggil dia alumni kepada sekolah. Jadi tengok penggunaan perkataan tu awak kena faham jugalah, kan tak tahu. Okey. Yang kedua, baik pulih rumah anak yatim. Okey, nak baik pulih rumah anak yatim, harga kos dia ialah RM30,287.95. Okey. Dan bantuan kepada fakir miskin, murid miskin. Kenapa dikosongkan di situ? Nampak?
Banyak-banyak ada 3 tu tapi ada 1 kosong. Okey, kita tengok. Berapakah bantuan yang diberikan kepada murid miskin? Sudah semestinya baki daripada kedua-dua sumbangan iaitu alumni dengan baik pulih rumah yang nak tim tadi, bakinya diberi kepada murid miskin. Jadi macam mana kita nak kira baki tu? Baki selepas 85,000 tu diagihkan kepada 2, bakinya tu kita akan bagi pada murid miskin. Macam mana caranya? So, kita kena ambil jumlah yang besar ini. Okey, jumlah yang besar ni, jumlah ni. Kita akan menolak kedua-dua jumlah ni. Okey. Okey, lepas tu kita akan ada baki. Itulah bantuan kepada murid miskin. Jadi, saya akan buat lah untuk awak tengok RM 85. Okey. Terus buat bentuk lazim boleh juga. Saya nasihatkan awak buat macam ni lah. Ayat matematik macam ni. Lebih tersusun. Memang bagus buat macam tu. Okey, kita buat tolak. Simbol macam biasa. Okey, buat operasi tolak. Sifar. Tak cukup kena pinjam. Macam biasa. 10 tolak 5. 4 tolak 5 tak boleh pinjam. 8 jadi 7. 4 jadi 14. 14 tolak 5. 9. 7 tolak 3. 4. Okey, simbol masih ada. Okey, teruskan lagi. Okey, boleh buat di bawah, boleh buat di kanan. Okey, jadi saya nak buat takut ruang tak cukup. Okey. Okey, buat. Okey, tolakkan dengan sini tak titik. Titik perpuluhan letaklah titik untuk menunjukkan ringgit dan sen. Tolakkan dengan RM RM30,287.95. Okey, tolak. Okey, sifar akan jadi 10. Ini akan jadi 9. Okey. Okey, kan ingat tak lagi saya ajar. Okey, jap kita tengok nombor ni ada sen. Okey. Okey, bila ni tak cukup, kita jadikan dia 10 sebab dia akan pinjam daripada ni. Ingat tak? Okey, so ni 5 ni akan jadi 4, 9, 9, 9. Okey, sebab dah bagi 1 dekat sen tu. Okey, jadi 10 tolak 5 ialah 5. 9 tolak 9 sifar titik. 9 tolak 7 2. 9 tolak 8 1 2 9 1. Okey. Okey, sama tak jawapan saya dengan yang atas? Okey, sama Okey. Okey, itulah jawapan dia. Jadi baki ni ialah untuk rumah bantuan murid miskin. Okey, nombor 2. Okey, agak mudah soalan ni. Kamu rasa mudah sebab kamu telah baca soalan dan faham soalan tu. Okey, apa-apa nak buat soalan kena faham dulu. Baru boleh buat. Okey, kita pergi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni, tengok ini ialah missing number ataupun ada anu. Anu dalam penyelesaian. Okey, tengok jangan risau ada anu ke tak ada anu, kita akan dapat juga jawab sebab ada caranya Okey, tengok katalah ini soalan 68,476 tolakkan dengan satu anu nilai yang kita tak tahu. Jawapannya akan jadi RM23,936.30. Okey, andaikan ini kita panggil analogi andaikan nombor ini ialah kamu berada di darjah 1. Okey, kita anggap yang pertama ni nombor dia ialah katalah 5 tolak 2. Kita buat reka soalan. 5 tolak 2 mestilah 3 kan. Okey, yang mewakili ni kita panggil dia analogi ni, kita buat satu cerita lah supaya kita tahu apa proses dia. So 5 tolak 2 tolak 2 sama dengan 3. Bila 2 ni tak ada, macam soalan atas ni, tak ada. Padam. Okey. Bila 2 ni tak ada, apa nak buat 5 dengan 3 ini? Itu juga soalan ni. Apa nak buat dengan 68,476 dengan jawapan dia ni? Okay. Benda yang sama, 5 akan menolak 3.
supaya dapat 2. Nampak? Okey, jadi soalan ni pun samalah. 68,000 ni akan menolak 23,000 ni. So, kita buat ayat matematik yang baru. Okey. 476 akan menolak RM23,936.30. Maka dapatlah anu tadi yang kita tak tahu. Okey, jangan risau kalau soalan panjang ke banyak ke, awak gunakan analogi yang darjah 1 ni dulu. Jadi soalannya sama je, cara penyelesaiannya sama, cuma nombor saja besar sebab orang darjah 4 kan. Kalau awak guna lagi nombor darjah 1 memanglah tak mungkin. Okey, jadi kita selesaikan macam biasa. 68,476 tolak RM936.30. Bila ada ringgit ni, bila ada sen ni letaklah sifar. Mula-mula tadi tak ada kan. Bila dah ada kena letak. Okay, ini 10, ini 5. 10 tolak 3 7. 5 tolak 6 tak boleh, pinjam lagi. Tinggal 6. So 15. 15 tolak 6 ialah 9. 6 tolak 3 3. 4 tak boleh, pinjam juga. 4 jadi 14, 8 jadi 7. So 14 tolak 9 5. Bagus. 7 tolak 3 4. Okey, 6 tolak 6 6 tolak 6. 6 tolak 2 4. Okey. Kita dapat jawapan dia. Okey. Senang, nampak je soalan ni besar nombor dia, tapi sebenarnya senang. Jadi jangan tengok soalan dah tak ada mood nak buat. Kita boleh ada caranya. Jadi kamu ingat ni cara yang saya ajar ni ni ingat sampai bila-bila. Okey, analogi tahun 1 tu. Okey. Sekarang ni saya nak bagi awak tugasan. Okey, dah faham semua apa saya ajar ni? Dah rasa macam tak sabar nak buat? Okey, kita buat tugasan. Tugasan pertama. Okey. Kita ada buku fakta asas kan? 2 minit kan? Okey, mesti mula dengan 2 minit ni. Okey. Mula buat ni. Then lepas tu jangan lupa buat ni, kita tengok jam. Jangan lebih sampai 5 minit, 6 minit. Okey, kita nak kira pantas kan? Okey. Lepas tu buka muka surat 109, buku teks matematik tahun 4. Buka muka surat 109. Okey. Jawab soalan-soalan ini. Okey. Soalan A kita dah buat tadi, dah pernah buat. Soalan B kita dah pernah buat tadi kat atas. C pun sama. D pun sama. Ini latihan saja. Okey. Kalau tolak 3 nombor, awak tolak berturut-turut lah. Jangan tolak sekali arung kan. Tak boleh. Tolak satu per satu sehingga 3 nombor. Okey. Kalau E tu depan dia tak ada. Sebenarnya sama je. Depan tu jadi belakang. Dia boleh jadi kat sini. Nampak saya tulis tu. Sama je. Cuma dia letak jawapan tu di depan. Boleh depan, boleh belakang. Tapi soalannya, ni soalannya. Ni kena faham soalan soalan tu tolak macam biasa. Satu per satu sehinggalah dapat jawapan. Okey, F macam kita belajar contoh 3 tadi. Okey, contoh 3 tadi tengah-tengah tak ada. Anu. Ni anu. So macam mana kalau anu? Ingat balik, kalau anu buat analogi darjah 1 tu 5 tolak 3. Kalau tak ada 3 tolak 3, kalau tak ada 3, berapa apa yang kita buat antara 5 dengan 2? Okey. Okey. Nombor 2, hitung beza antara nombor-nombor ini. Okey. Tengok. Beza. Perkataan beza ni menunjukkan apa? Beza. Operasi lah. Operasi tolak. Kalau beza, dia mestilah dengan nombor tertinggi dengan nombor terendah. Begitu je dengan wang. Nilai yang tertinggi tolak nilai yang terendah. Macam kita buat kereta arus dengan kereta Alza tadi kan. Kereta arus kan mahal. Kereta Alza kan murah kan. Jadi kita tolakkan harga yang mahal tu dengan harga yang murah. Okey, itu caranya. Okey, B. Berapakah nilai yang perlu ditolak supaya menjadi 20,000? Okey, yang ini awak kena buat ayat matematik. Berapakah yang perlu ditolak? Yang perlu ditolak. Okey. Saya bagi contoh B lah takut awak tak boleh buat. Okey, berapa yang perlu ditolak? Berapa yang perlu ditolak? Tak tahu kan? Okey, buat dulu yang ni. Supaya menjadi, dia akan menjadi. Okey, kita baca ayat tu, kita buat dia punya ayat matematik.
Berapakah yang perlu ditolak dengan 12,000 supaya menjadi 20,000? Berapakah yang perlu ditolak? Okay, ditolak dengan. Okay, tengok bersemula. Berapakah nilai yang perlu ditolak dengan 12,287 supaya menjadi? Berapa yang perlu ditolak? So, berapa yang perlu ditolak? Okay, dengan 12,287 supaya menjadi 20,000. Ni saya nak tengok mana satu yang betul. Yang tadi ke yang ni? Okey. Okey, dapat tak? Yang tadi saya tulis berapa yang perlu ditolak supaya menjadi 20,000. Mana satu kita nak pilih ni? Saja saya tulis dua ni. Mana yang lebih logik? Yang ini ke? Yang okey, saya bagi dua pilihan Okey. Tengok awak faham ke tidak maksud soalan ni? Okey, yang nombor 1 ni ke atau yang nombor 2 ni? Apa tolak 12,287? Jawapan dia 20,000. Ataupun 12,287 tolak berapa akan jadi 20,000. Soalan cara menulis ayat matematik yang mana yang betul? Nombor 1 ke atau nombor 2 ni? Okey. Kalau ikut logik, nombor 2 ni salah. Sebab dah 12,000. Takkan hasil dia 20,000 kan? Ni confirm salah. So, kena baca ayat tu betul-betul. Tak faham, awak kena buat try and error. Ini try and error lah ni. Percubaan. Okey. Kalau yang ini betul lah. Nombor 1 ni betul. Apa akan menolak ni akan menghasilkan 20,000. Tapi kalau 12,000 nak tolak something, tiba-tiba jadi 20,000. Tak mungkin. Okey. Okey. So, inilah jawapan yang awak akan buat. Okey. Seterusnya soalan nombor 3 tu, selesaikan. Susun jawapan dalam tertib menurun. Tulis huruf yang mewakili susunan jawapan itu. Apakah perkataan yang terhasil? Okey. First kali awak kena selesaikan semua soalan. T apa soalan dia, selesaikan sampai dapat jawapan sehinggalah J. Kemudian susun jawapan. Okey, dia nak jawapan dalam tertib menurun. Maknanya awak akan nampak yang besar dulu. Okey, yang besar dia akan berada di depan. Okey, bila berada di depan, diikuti yang kedua besar, ketiga kecil, paling sedikit. Okey, sebab dia menurun. Menurun ni macam tangga kan? Macam tangga, makin lama makin rendah. Ni nilai tinggi. Macam soalan atas ni kan, tengok soalan atas yang kita arus ni kan, macam tangga. Kalau tangga dia menurun kan, tengok ni, Pro 2 alza, Pro 2 arus, Pro 2 beza. Mana yang paling rendah menurun? So kita mesti yang paling tinggi kan. Kita pilih dulu yang paling tinggi, iaitu arus. Next alza. Okey, last kali mesti beza, sebab beza paling rendah menurun. Okey, begitu juga soalan ni nampak. Semua soalan kita dah bincang di atas. Dan kita boleh selesaikan insya-Allah. Jadi ada 3 latihan saya bagi pada awak. Tolong buat dalam masa seminggu. Okey, dan selesaikan, hantar terus dalam Telegram. Okey. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Terima